Yang ini kiriman daripada mana ni? Ini daripada Cik Syarif. Kata Cik Syarif, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang saya alami. Waktu tu saya sedang memandu teksi sebagai pemandu sambilan lah. Jadi saya memandu pada waktu malam. Saya cover pemandu sepenuh masa ni yang bercuti selama 5 hari. Jadi ada 2 pemandu sambilan. Satu pemandu sambilan waktu petang, pagi sampai petang. Saya pula petang sampai malam. Dan peristiwa yang tak dapat saya lupakan ni, begini kisahnya. Apabila saya mengambil teksi daripada pemandu tersebut yang telah pun menyerahkan teksi kepada saya, mengambil teksi tu waktu tu agak lewat sedikit lah, sekitar jam 8 lebih malam. Dan teksi ni diletakkan di tempat letak kereta terbuka di kawasan Yishun. Kami berdua tinggal di Yishun. Dan teman pemandu yang pertama yang memandu pada waktu pagi ini minta izin dengan saya. Sebabnya dia nak ambil isteri lah dari tempat tugas dan akan datang agak lewat sedikit. Dan saya pun kata okey lah. Dia datang dalam 8 lebih malam. Dan saya pun tunggulah. Bila saya menghampiri teksinya, dia pun keluar, sedang berjalan menuju ke arah saya dan sedang menyerahkan kunci teksi kepada saya. Dan dia ucapkan terima kasih pada saya. Kemudian bila dia jalan, dia balik ni seorang diri, tengah berjalan ni, dan saya tengok, kenapa pula isteri dia masih dalam teksi ni? Saya cakap dengan dia, Den, dia berhenti, dia pusing. Ada apa? Tu bini kau dalam teksi tak nak keluar. Bini aku dah balik lah, aku dah hantar tadi. Habis tu siapa belakang? Mana dia? Siapa apa? Tak ada apa-apa. Si Den tu jalan. Kata Encik Syarif, saya masih berdiri dan tak gerak-gerak, sedang memerhatikan dekat bahagian belakang teksi. Saya begitu yakin, Kisi, yang saya nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang teksi. Apalah nasib aku malam ni, kata saya dalam hati. Berjalan sampai depan teksi, saya pun berdiri. Saya membaca Al-Fatihah, membaca surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Dan saya kata, Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku mencari rezeki yang halal. Amin. Buka pintu teksi, masuk, dan saya baca doa menaiki kenderaan. Alhamdulillah malam itu tidak ada apa-apa gangguan. Cuma penampakan tu, saya garanti dan yakin yang saya pernah nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang. Mati-mati pada waktu itu saya ingatkan isteri kepada pemandu satu lagi inilah. Sebab katanya dia nak ambil isteri dahulu. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara, kisah selanjutnya ini tentang pengalaman yang ingin disampaikan dalam rancangan MG12. Ini kisah saya dah, sebabnya ada bab-bab yang saya tak boleh bacakan lah, sensitif sedikit lah. Baik, kita kembali kepada kisah Syahidah yang ketengahkan bersama dengan pasangan beliau pernah mengikuti rombongan paranormal di Singapura ini. Tak nak beritahu nama kumpulannya lah ya. Katanya bila kami ikut ni atas rekomendasi oleh seorang teman. Saya dengan suami dengan teman saya ni memang suka adventure pada waktu malam, tapi taklah adventure sampaikan kita memanggil ataupun kunjungi tempat-tempat yang betul-betul kronik, kata beliau. Setakat jalan kereta pusing-pusing lah dekat kawasan jalan-jalan yang sunyi, seperti kita gunakan laluan dekat Lim Chu Kang, kemudian kita masuk menggunakan laluan dekat New Tio, dan kita keluar dekat kawasan Kranji, pusing-pusing dekat situ-situ jugalah KC. Namun nak keluar dari kenderaan dengan torchlight jalan untuk merakamkan, tidaklah. Itu bukan yang kami inginkan lah. Tapi pada satu hari teman saya tanya, kau nak tak ikut satu paranormal team? Tak nak lah. Jadi teman saya kata, tak adalah, ini try je lah untuk pengalaman. Tak apalah, ikut je lah. Dan akhirnya kita pergilah. Ya, setelah teman ajak beberapa kali pelawar, kita buat keputusan pergi dan kita berjumpa di satu tempat. Naik bas yang dipandu oleh seorang teman, bas kecil, iaitu bas panjang 14 seater. Dan dalam perjalanan masing-masing ni ada sedang bercakap antara satu sama lain, dan masing-masing juga ada alat-alat yang dibawa bersama. Dipendekkan cerita ya, saya tak perlu beritahu yang lain lah mungkin nanti tahu pula kumpulan mana kan. Jadi dipendekkan cerita, bila sampai di tempat yang dimaksudkan, kami terpaksa berjalan kaki masuk ke dalam sedikit. Pendengar dia, bila berjalan
Rupa-rupanya mereka membawa kami ke kawasan tapak tanah perkuburan yang dah lama terbengkalai. Saya tanya suami, bang, sini ada kubur rupanya, bang. Suami giling kepala, suruh diam. Kita ikut. Jalan. Sampai dekat hujung kubur tu. Casey, mereka mula pasang kamera, letak lampu kecil. Dan dekat situ juga ada satu buai-buai ataupun swing di hujung destinasi tanah perkuburan. Bila sampai dekat swing tu, buai-buai tu ataupun buayan itu diikat pada sebatang pohon. Dan saya tengok dekat swing tu, sekeliling swing tersebut talinya dililit dengan bunga-bunga putih dan bunga-bunga lain. Salah seorang dari mereka tampil ke hadapan dan mula keluarkan perkakas lain pula. Kalau tadi kamera, lampu, mikrofon, kali ini dia keluarkan benda lain. Dia keluarkan tempat bara, kemenyan, keris dan ada lagi. Telur sebiji diambil. Telur tu diambil, dibaca pada telur, kemudian diasap atas kemenyan. Telur tu diambil, dipecahkan, pap, jatuh ke atas tanah. Dan dia adalah baca sesuatu yang saya tolong Casey, bila saya kongsi dengan Casey, jangan bacakan mantra ini. Yang saya ingat hanya beberapa bahagian depan saja. Sebab kalau Casey bacakan, takut-takut yang empunya diri mendengar. Saya bukan nak mengaibkan mereka, bukan, hanya kongsi pengalaman saya. Casey, dekat yang kami duduk, buayan tu langsung tidak ada angin. Buayan tu memang langsung tidak bergerak. Setelah telur tu dipecahkan dan benda-benda lain dilakukan, ramai-ramai semua pergi jauh daripada tempat tu. Dan yang cameraman ni layout dia kabel lah. Dia tarik kabel perlahan-lahan, lepas sampai hujung. Ada monitor screen. Mereka duduk dan mereka saksikan. Casey nak tahu, buai swing yang ada tergantung dekat pokok mula bergerak sedikit ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Sedikit dia bukan gerak laju, sikit boleh nampak Casey. Tapi dalam hati saya, ini mesti angin tiup. Sebab cara benda tu bergerak macam angin tiup. Yang paling memeranjatkan, depan mata saya nampak sekali. Swing tu bergerak ke depan. Cara dia bergerak ke depan tu macam ada orang tolak tinggi dengan tangan, lepas zoom jatuh. Itu yang buat saya terperanjat dan itu buat saya percaya yang benda tu dah pun datang. Pendengar Ria 897, Casey nak tahu tak? Kan ada kabel dipasang pada kamera. Kabel tu selari terus berada di CCTV monitor. CCTV monitor tu ditarik sampaikan terjatuh daripada stand. Keadaan dapat rasakan agak tegang. Orang yang memuja benda tu untuk datang dengan ramai-ramai semua kembali ke tempat itu dan mula pack barang-barang. Sebab dah dapat video footage yang diinginkan, buayan itu bergerak. Kemudian salah seorang tanya pada saya, macam mana pengalaman? Bagus. Bukan senang Bukan setiap kali kita datang boleh dapat. Tidak. Nasib kau baik. Mungkin dia suka kau kot. Saya dengar pun dalam hati tak kelakar suka aku Saya hanya senyum. Dan itulah kali terakhir saya akan ikut kumpulan paranormal. Sebabnya kalau dia puja betul-betul, benda tu datang dan tak nak balik, macam mana Casey? Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, saya jawab panggilan. Minta maaf lah Satu pemanggil di ujung talian. Silakan 669 11897. Hello, siapa tu? Apalah telefon 669-11897. Dipersilakan. Hello. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Raden ya? Ya, Pak Raden ni sebelum tu ya. Pak Raden, macam mana Pak Raden boleh telefon setiap kali saat-saat terakhir ni? Nanti orang tanya
Ya, Pak Alin cakap satu lah. Pak Alin tak ada kompromi dengan Casey. Ini kadang-kadang rezeki lah. Macam Casey, rezeki balik ke misteri jam 12. Ini Pak Alin cakap tiga yang orang tak tahu, di mana ajal maut, di mana pintu rezeki, dan siapa jodoh pertemuan. Ini kadang-kadang kita kata, untuk sesiapa jangan cemburu, jangan iri. Setiap manusia tu, Tuhan yang boleh dilihat, Tuhan manusia siapa yang tahu. Tapi untuk saudara Muslim or non-Muslim that listen to Misteri Jam 12, I love you all as a fellow Singaporean and fellow international world that dengar. Boleh Pak Alin cerita kronik kes tak? Silakan Pak Alin. Ni Pak Alin nak cerita satu kes kronik. Pak Alin cakap satu kelas kes sama dia pernah dapat tak satu orang kadang-kadang WhatsApp, janganlah terlampau zalim, perempuan yang dah tak ada tau Casey. Kan ada perempuan tu ada taruh situ wanita yang mati dalam husnul khatimah lah, sama dia orang pernah dapat tak WhatsApp gambar wanita tu sudah dikapankan konon-konon seperti apa tau, dia mentaksubkan wanita tu husnul khatimah mati dalam keadaan tidur. Mungkin perkara ni dia mati dekat Masjidil Haram ke apa tak tahulah. Ada tak yang keren tu terjatuh, kan ada berapa jemaah, tapi mungkin wanita tu waktu tengah solat, tapi waktu dikapan ada lagi sih. Ini Pak Alin tengok gambar perempuan tu ke sih. Tapi untuk remembrance, Pak Alin kasih tahu, orang yang telah kembali dalam keadaan telah pun dikapankan, janganlah kau simpan gambar dia. Sebab apa? Pak Alin cakap ikhlas. When you see the dead people, orang kata kira-kira, ini kalau kita tengok gambar-gambar orang dah lama, dah meninggal, tak apa dia sih. Sebab orang dah gone forever for good. Because, tapi this is people, they are newly dead, you see. Ibarat, their soul is still living and their soul is roaming around. Itu pasal Pak Alin cakap, janganlah kita, ini terjadi, Pak Alin potong cerita ya. Ini terjadi, satu perempuan kisi, dia dapat ini gambar. Dan gambar ni memang gambar betul-betul. Gambar wanita yang telah kembali pada keadaan ilahi, dalam keadaan wajah dia tersenyum. Dan taruh situ apa tahu, WhatsApp ke apa, aku tak tahu lah pasal pun aku kronik. Jadi aku tak tahu apa itu. Tapi dia taruh situ, wanita yang mati senyuman dalam husnul khatimah. Kalau kau dah tahu dia husnul khatimah, yang kau nak WhatsApp, kau nak puja pula husnul khatimah dia dengan gambaran dia dah tak ada buat apa. Dan ini terjadi satu daripada wanita Casey. Dia wanita yang alim tau Casey. Dia wanita yang soleha. Tapi cuma satu, kau wanita soleh kau gini, tapi janganlah setiap malam bila dia kalau tengok gambar wanita tu, dia memang fatihahkan. Tapi tanpa dia sedar, dia akan selalu senyum dan selalu akan cakap dengan mak dia, mak aku ingin mak kalau boleh dapat macam wanita ni, lembut muka dia, tengok mak dekat gambar ni, orang dia viralkan wanita yang telah kembali. Siapa-siapa kalau ada gambar wanita tu please delete tau. Sebab apa? Tanpa kau sedar dia menangis di dalam bazar. Because why? Kau kenapa nak memuja dia dah tak ada? Roh dia sedih, dia kata janganlah kau memuja aku yang dah tak ada. Walaupun kau tak memuja aku, tapi dengan kau menghayati gambar aku tu, istighfar.com memuja. Ya Allah, nyanyi betul lah. Itu pasal Pak Alin cakap, apa saja gambaran yang tentang orang yang dah kembali dalam tragic accident atau dalam tragic apa ke, janganlah kita masukkan dekat WhatsApp atau Instagram. Tapi kita tahu tak, benda-benda ni malam tak berbau. Kalau kecelakaan nak datang kita tak tahu. Terjadi kes kronik yang teramat sangat. Ini perempuan Casey, dia terlampau sangat. Orang kata kirakan, kan perempuan kan ibarat every woman kan have a different individuals of emotions, punya mind split personality. Jadi apa, ini dia bukan apa Casey. Dia kalau suka malam dia suka tengok-tengok. Tapi tanpa dia sedar Casey, sama dia itu bukan wanita tu, roh karin sesat yang menyamar jadi wanita tu. Kasih tahu tak, orang yang dia meninggalkan keadaan dia tak berdosa, bukan dia datang. Roh karin.com setan menyamar kasih seperti dia, tapi sekesiannya dia kembali tu tak ada kena-mengena. Jangan ingat semua yang karin datang tu adalah karin orang meninggal, tapi kadang-kadang adalah permainan alam setan yang telah berpura-pura menjelma menjadi wajah karin orang yang dah tak ada. Jadi bila malam dia datang, bila tidur, dia dah ternampak hari-hari wanita tu duduk sebelah dia. Masya Allah. Kan satu kes kronik kasih, dia nampak wajah wanita tu sama macam bentuk pakai telefon dikapankan, tidur macam duduk sebelah dia, macam perhatikan dia, sekejap duduk sebelah dia. Kadang-kadang ada masa dia terhati dekat berdiri depan pintu kasih. Pasal dia
tidur dia buka pintu pasal dia dengan mak dia, adik-beradik dia semua wedok kan. Jadi ada privacy sikit lah. Jadi dia tidur dengan mak dia. Jadi dia selalu dia nampak berdiri tercegar depan pintu kadang macam the image of the lady yang dia nampak. Jadi lepas tu terjadilah satu apa terkesi, bikinkan dia uncomfortable in life. Dia bikin jadi tak selesa dalam kehidupan dan dia dah terasa dia komplain dengan mak, ini saya ada satu, ini kes yang sedih lah mak, kenapa? Mak ingat tak orang kasih nama dia Tontok Izzah, contoh dia. Orang kasih Izzah kan gambar yang saya tunjuk mak kan, yang wanita dah kembali tu. Setiap malam saya macam hadir dia, mak kenapa? Sekali dia kata, kau jangan main-main, kau ada memuja. Dia kata tak ada mak, saya cuma suka-suka tengok macam cantik, muka dia senyum dalam dia meninggal. Orang dah meninggal, dia ada senyum pun. Yang kau pergi nak kes kronik, yang kau nak menjiwai sangat pasal. Biarlah dia bebas dekat alam barzakh. Yang kau nak sedih-sedih kan kau nak keluar pasal. You know something or not? When you invite something, the thing will come. You see, macam contoh, kalau orang percaya pokok tu ada hantu, satu hari setan invite hantu Poza datang sana. Itu pasal the mind consume the body and the mind consume the feeling. You see? Itu pasal it takes a mind to control the body. Everything from the mind. Jadi wanita ni, dia memang alim. Ini tapi kuat wanita sebagaimana lah kuat wanita sebab mereka ni tetap jangan mana perempuan korang kaum yang lemah macam Fiza semua lah so kuat dia pun dia perlu Casey jadi commander in charge of your marriage life. Kau tidak ada pun sedih tanpa Casey pasal Casey must really take care of her, no? She's your iron lady and she's a lady of your heart in the home. Jadi apa terjadi lepas tu terjadi lah orang kata dia tak boleh tidur gelisah dan setiap malam hari-hari mak nampak kehadiran wajah dia. Dan hari ni dia panggil Pak Radin lah. Dia cakap dengan Pak Radin. Orang kata Pak Radin, bagi tolong tak Pak Radin. Anak perempuan saya ni, dia sejak saya tengok gambar WhatsApp ke Instagram ke saya tak tahulah. Tapi nampak perempuan yang dah kembali, yang orang viral dan taruh situ wanita yang meninggal dalam senyuman dengan taruh husnul khatimah. Memang orang tu husnul khatimah dalam masyarakat husnul khatimah tu ibarat kembali yang sebaik-baiknya. Tapi janganlah. Tapi lepas tu dah terjadi pada dia cakap fikiran dia dah .com emosi. Dia cakap macam dia perasan wanita tu hadir-hadir tengok-tengokkan dia, perhatikan dia, nampak? Kan satu kes kronik. Dan jadi akhirnya dia panggil dengan Pak Adin. Dan bila Pak Adin cakap, Pak Adin mula telefon dia dululah. Mak dia kasih nombor dengan perempuan ni. Dia telefon dengan Pak Adin. Alamak, dia speaking.com dah London. Dia kata, hello Mr. Adin, how are you sir? I know you ada buat kronik di sini. Dia kata, apa pasal kau? Kenapa aku dah jadi kronik dah lama? Tak aku dah saya ingat pasal kes kronik banyak sampai di otak aku pun saya ingat kronik. Jadi Pak Adin tanya dengan dia, what happened? Dia cakap, orang kata, malam-malam saya tak boleh tidur Pak Adin. Orang kata, kenapa? Ini punca daripada, I always look at the picture that a lady is normal. And I always orang kata see her, but I like to see her because she's so beautiful, like she's sleeping, you know, but she's normal. Dan Pak Adin cakap, she's beautiful.com.normal. Yang kau nak pergi ingat-ingatkan dia pasal of course kau dah fokuskan dia dekat gambaran wajah. Apabila wanita di situ, pasal wanita janganlah melihat sesuatu barang. Sebab wanita ni diorang akan ada satu ilmu apa tau, wanita .com.menjiwai. Itu pasal perempuan kalau main jiwang-jiwang lagi teruk daripada laki-laki. Perempuan susah jatuh cinta tau. Tapi kalau dah jatuh cinta daripada .com.net lagi teruk daripada laki-laki. Lagi kuat, happy, impact love dia tau. Jangan main-main pasal perempuan suami ke atau laki-laki Allah sayang perempuan. Jadi apa terjadi dan Pak Adin datang lah. Dalam keadaan datang Pak Adin cakap, apa yang awak nampak? Saya tak nampak Pak Adin, tapi saya rasa kehadiran dia seperti nampak dia melihat saya di sini. Kalau dah nampak kehadiran dia tu maknanya kau dah nampak dia lah. Saya tak nampak, tapi kehadiran itu like she's coming and she's looking at me. Apa dia cakap, kau tengok, kau bukan ada third eye kan? Tapi ini maknanya because kau terlampau menjiwai orang yang dah tak ada si mati, yang dah tak ada tu. Jadi Pak Adin cakap, tak apa, from now on sebelum Pak Adin bantu awak, please, pada kata kau delete the picture, dia tunjuk gambar lagi. Pak Adin cakap, alamak, ini gambar aku dah tengok. Pak Adin cakap, 2-3 orang Pak Adin nasihatkan, don't delete lah. Pak Adin cakap, siapa kalau ada gambar viral tentang orang yang dah tak ada, walaupun dia .com, alim macam mana pun, tidur macam husnul khatimah begini, janganlah memuja. Memuja tu ibarat kau menjiwai, nanti roh dia tak sedih pula, kau dah puja aku pasal aku dah tak ada. Jadi akhirnya Pak Adin bantu dia dan Pak Adin buat sesuatu lah. Dan akhirnya Pak Adin dapat kes kronik sudah disettle. Tapi punca Pak Adin cakap, siapa kalau ada para pendengar yang aku sayang macam saudara aku,
delete lah gambar. Kalau kamu pernah nampak wanita yang mati dalam disebut Qadul Khatimah dalam keadaan yang tidur. Sebab apa tahu? Melihat wajah wanita tu boleh, fatihahkan zat, tapi delete. Kau nak simpan buat apa? Kau tanpa kau sedar, kau menjiwai rohani dia, tapi bukan dia datang. Karin sesat permainan.com setan pula yang kacau. Hanya betul lah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Radin dengan kisah tadi. Kalau kita dengar kisahnya, mungkin ada pengajaran. Pengajaran yang baik adalah kalau dapat gambar-gambar nak orang tu dah meninggal dunia, ya betul. Jangan kita simpan lah. Buat apa nak simpan? Nak kalau gambar orang tu tidak, ialah menutup sesuatu bahagian-bahagian tertentu, kita simpan juga. Kemudian kita post dekat Facebook. Kemudian kita cakap, mari sama-sama kita membacakan. Jadi kalau boleh elakkan lah. Sesuatu yang boleh kita ambil iktibar daripada pengalaman Pak Radin. Dan terima kasih pada anda semua. Kisah yang saya katakan tadi kiriman dari seorang pendengar yang dah pun menetap di Jepun kerana tugas. 8 tahun duduk di sana. Pengalaman yang beliau nak ceritakan, pernah menyewa sebuah apartmen. Apartmen saya tak tinggi kisi, cuma 5 tingkat saja. Saya tingkat paling atas, tingkat 5. Saya pun tak tahu jiran-jiran saya pada waktu itu. Saya pun tak tahu siapa yang tinggal di tingkat 5. Sebabnya dia bukan macam rumah-rumah flat Singapura ada tingkap, boleh tengok orang dekat dalam, kadang-kadang buka pintu, semua pintu tutup. Kalau tak silap saya, di tingkat 5 tu cuma ada 6 unit. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saya unit yang keempat. Unit yang keempat ni, rumah saya duduk ni adalah sebuah rumah sewa. Pengalaman saya katanya di sini, malam hari ketika saya sedang tidur dalam bilik, saya ni jenis yang segan sedikit lah. Jadi lampu bilik saya akan buka, nyalakan. Lampu dekat balkoni rumah, veranda rumah saya nyalakan. Lampu ruang tamu saya matikan sebab terlampau banyak sangat, nanti takut pula bil lampu naik. Jadi lampu dapur saya nyalakan. 3 lampu. Lampu balkoni, bilik dan lampu dapur. Tapi kalau lampu bilik ni saya bukan buka lampu yang utama. Saya gunakan side table lamp untuk menerangi bilik tu. Keseorangan memang takut kisi. Saya tidur memang tak suka tutup pintu. Jadi bila saya tengah baring di atas katil, 2 kali tau kisi saya dengar dalam bilik yang saya tengah tidur, dalam rumah tu saya dengar suara orang menangis. Saya cuba tidak indahkan suara yang menangis. Itu malam yang pertama. Malam yang kedua, ketiga, keempat, tidak ada apa-apa gangguan berlaku. Setelah lebih kurang seminggu lah saya duduk sana, mula ada berlaku benda-benda yang pelik. Kunci, saya ada kunci kereta. Balik, saya letak kunci kereta selalu di tempat yang sama. Ini adalah tabiat saya. Saya tak akan letak dekat sana sini, tak ada. Di atas meja coffee table dalam rumah tu ada satu bakul kecil yang saya letakkan handphone, kunci kereta dan barang-barang seperti cincin. Saya akan letakkan dalam sana. Balik mesti saya buat macam tu. Kemudian saya akan masuk tandas, mandi, bersihkan diri. Saya akan buat makan, jamuan makan malam. Dan kemudian saya akan tonton TV ataupun tidur. Pendengar dia, bila saya keluar, saya nak ambil barang. Tadi saya pergi ke supermarket beli sesuatu, saya lupa nak bawa ni atas. Saya tengok dekat bakul selepas mandi, mana kunci kereta aku? Mustahil kisi. Handphone ada dekat sana, benda macam cincin ada dekat sana. Mana kunci kereta saya? Mana aku letak Tadi aku letak sini Saya toleh baru nak cari, nampak kunci kereta di atas
meja makan. Saya cuba ingat balik tau. Aku letak sana ke? Ambil kunci, ambil handphone, buka pintu, turun bawah. Turun bawah, ambil barang dari kereta, naik atas balik. Bila saya nak masuk dalam rumah tu, apartmen tu, masukkan kunci, saya dengar kisi. Televisyen saya menyala. Tadi aku turun, aku on tak TV? Tanya lagi dalam hati ni, aku ni pelupa betul lah. Pendengar Dia 897. Mungkin apa yang saya nak gambarkan pada Casey, waktu tu Casey betul. Saya pula ni dah pun tonton filem Ju-On, dah pun tonton filem The Ring. Macam-macam benda bermain dekat fikiran. Saya tolak pintu rumah, astaghfirullahalazim, saya terperanjat. Sebabnya apa? Saya nampak TV menyala. Tapi TV itu menyala, saluran yang berbintik-bintik, saluran yang rosak. Kalau saya buka TV pun takkanlah saya tengok saluran rosak macam ni. Kisi lama saya di depan pintu. Kepala saya tengok bilik, tengok dapur, tengok dekat veranda, tengok ruang tamu. Takut Kisi nak masuk. Tak apalah. Masuk dalam, tutup pintu, saya buka lampu. Semua lampu yang ada dalam rumah tu saya nyalakan. Masuk dalam bilik, saya dah matikan TV. Saya buka TV pula dalam bilik. TV ruang tamu dah dimatikan. Buka TV dalam bilik, saya tonton TV sampai mata saya dah tak boleh angkat, mengantuk. Malam tu, saya nak masak pun tak jadi sebab ketakutan. Bayangkan saya berani sampaikan lapar macam tu. Beberapa hari kemudian, perkara yang paling menakutkan saya apabila saya ternampak dekat ruang tamu, di sofa rumah apartmen yang saya sewa, ada seseorang tengah duduk, Casey. Siapa pula ni? Saya pun diam. Kemudian saya bangun. Malam tu, Casey, mohon maaf, saya nak katakan di sini, barulah saya nak buka surah-surah suci dalam rumah. Bukan apa, Casey. Katanya di sini, saya takut sebenarnya. Yalah, kalau kita datang rumah yang kita tak tahu, yang kita tak ada saudara mara, yang kita tak kenal sejarah rumah tu, tahu-tahu datang kita buka surah-surah suci, mungkin akan mengganggu dan membuat benda tu marah. Sebab tu saya tak buka surah suci pada awal saya datang sewa rumah yang apartmen ni. Takut. Jadi, oleh kerana gangguan dah terlampau teruk sangat, saya bangun, saya buka surah-surah suci di ruang tamu. Yang hairan, surah sedang berkumandang menggunakan Blu-ray player yang ada dalam rumah tu. Saya pun masuk dalam bilik. Kisi suara tu ada orang perlahankan dan terus matikan. Siapa punya kerja? Saya bangun lagi. Saya beranikan diri tunjukkan yang saya memang tak takut. Padahal takut, Casey. Pergi depan, buka lagi suara, saya duduk dekat ruang tamu. Sambil tu saya main handphone. Untuk hilangkan rasa takut, saya pun video call ahli keluarga saya. Yang jawab panggilan adik saya. Kemudian dia panggil ibu saya. Tengah berbual video call dengan ibu saya. Kau sewa rumah dengan siapa? Seorang je lah. Seorang? Habis malam ni kau tidur dengan kawan kau lah. Kawan? Mana ada kawan? Tu kat belakang, yang dekat dapur kau tu siapa? Saya terdiam. Oleh kerana kawan kerja. Kawan kerja. Nanti telefon balik, Mak. Letak telefon, pusing belakang, tak ada orang, Casey. Saya telefon Mak lagi. Tapi bukan malam tu lah, keesokan harinya. Mak, semalam nampak apa? Aku nampak ada macam lelaki kat dapur rumah kau. Dia tidur dengan kau lah, kawan kau tu. Yelah. Tidur dengan orang. Satu hari je. Padahal bukan, Casey. Saya pun tak nak mak saya khawatir tentang saya.
Tapi saya tinggal apartmen tu. Oi, bersabar Casey. Walaupun hanya duduk rumah tu hanya setahun, sebelum saya dipindahkan ke tempat yang lain. Setahun tu banyak saya kena gangguan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini. Bertemankan saya, DJ Champion KC, Ria 897 FM. Malam ini 13 hari bulan Disember 2016. Apa kabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini untuk anda yang sedang bersama dengan saya di Ria 897 FM. Sudahlah. Kenapa dengan awak ni? Setiap malam masih menangis. Kenapa ni? Saya nak kerja. Nak tidur ni. Besok kerja tau. Abang, tolonglah saya, bang. Saya tak boleh tidur, bang. Kenapa awak tak boleh tidur? Awak cakap dengan saya. Setiap malam awak tak boleh tidur, tak boleh tidur. Kalau saya tanya, awak akan... Tak ada, bang. Abang, Makcik Esa, bang. Makcik Esa. Awak ni 24 jam Makcik Esa pergi, Makcik Esa balik. Makcik Esa tu dah meninggal. Kenapa dengan awak? Bang, Makcik Esa selalu datang dalam rumah kita, bang. Tadi baru saya nampak dia, bang. Dia duduk atas almari, bang. Sudahlah. Saya nak melayan awak ni. Nanti pagi saya tak bangun pergi kerja. Macam mana? Kalau awak nampak Makcik Esa dalam bilik, awak tidur dekat luar. Lah, pergi tidur sana. Casey, itu kisah yang diceritakan. Kiriman ini datang daripada Puan Nur Sapura. Beliau dan Makcik Esa jiran yang tinggal tingkat bawah. Jiran yang tinggal di tingkat bawah ni memang rapat, kata Puan Sapura. Ada waktu turun bawah, mereka duduk. Katanya, Casey, ini adalah cerita yang benar, terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak. Jadi saya akan pergi rumah Makcik Esa, duduk. Lepas pagi itu dah masak, dah habis semua. Kadang-kadang jam 10 saya dah dekat bawah, Casey. Duduk temankan Makcik Esa, duduk berbual, gosip. Biasalah, orang perempuan kalau jumpa ni tak ada cerita lain. Gosip itu, cakap pasal ini, cakap pasal apa dekat TV, berita tu, berita ni. Rapat, Casey. Dah macam keluarga. Tapi satu tentang Makcik Esa ni, beliau ni juga adalah seorang tukang ubat, Casey. Tukang ubat. Beliau ni tidak ada anak. Hidup seorang diri, sebatang kara, Casey. Suaminya beberapa tahun yang lalu dah meninggal dunia. Jadi dia tinggal seorang dekat rumah tu. Ada kala saya masak, saya akan kasih dia. Dan dia ni macam-macam orang keluar masuk dalam rumah. Selalunya dia akan sibuk hari Jumaat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang larut malam orang datang rumah dia untuk berubat. Saya ni yang tinggal atas, kalau bau je kemenyan, tahulah Makcik Esa dengan customer. Dah biasa, Casey. Sampaikan satu hari Makcik Esa bercakap dengan saya. Ida,
Ini aku nak cakap ni. Aku ni dah tua. Aku ada ilmu. Aku ada, ialah pendinding. Tapi masalahnya aku tak ada zuriat. Aku tak ada pelapis. Engkau ajalah yang rapat dengan aku dah macam anak. Jadi aku ingatkan, kalaulah aku mati, kau sudi tak jadi pelapis? Yelah, kau macam saudara aku juga. Dia akan jaga engkau. Apa Cik Isa ni cakap macam tu? Janganlah minta-minta panjang umur. Tak ada dah. Panjang umur, aku ni pun dah mula sakit-sakit. Kau tolonglah ya. Yelah. Apa-apa pun saya tolong ya. Mak Isa ni janganlah fikir bukan. Doa je. Kisi, bila saya kata secara bukan formal Kisi, yalah saya pun tak nak berbual pasal mati dengan dia. Saya kata yalah saya tahulah, saya akan nak tolong dia. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang saya setuju nak mengambil, memelihara saka-saka Makcik Isa. Bila Mak Isa meninggal dunia Kisi, bayangkan mendengar ya. Mak Isa meninggal dunia. Saya berada di samping Mak Isa pada waktu itu. Dia berada di hospital. Katanya, Ida, ingat janji kau dengan aku. Kau nak tolong aku kan? Yalah Cik. Cik jangan macam ni. Cik kena bertahan. Tiba-tiba, pada malam tu, ketika azan maghrib, Makcik Isa mengembuskan nafas yang terakhir. Dipendekkan cerita, majlis pengkebumian Makcik Isa saya yang uruskan. Dan setelah itu, saya ada kunci rumah arwah. Yalah, saya dengan suami dengan Makcik Isa pun kami duduk di rumah sewa. Dia tinggal bawah, saya tinggal atas. Jadi, yang menguruskan rumah, serahkan kunci balik pada HDB, semua saya yang buat. Malam yang pertama, Kisi, saya mimpi ada orang datang ketuk pintu rumah. Saya dengar seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Apabila saya buka pintu, depan rumah saya dalam mimpi ada bungkusan Kesi. Entah datang dari mana bungkusan ini. Pendengar Ria 897. Selepas saya mengambil bungkusan tu dalam mimpi, masuk ke dalam rumah, letak atas meja makan. Saya tunggu suami balik nak tunjukkan pada suami. Rupa-rupanya saya bangun dari tidur, saya bermimpi. Dan selepas malam itulah, dalam rumah saya, Kisi, saya nampak susuk tubuh Makcik Isa datang dengan berkafan. Saya nampak kadang-kadang ada perempuan, Kisi. 3 orang perempuan rambut panjang sangat tengah duduk dekat ruang tamu rumah saya. Kadang-kadang dia sebut nama saya ketika saya tidur. Ida. Saya pernah beritahu suami banyak kali, suami tak percaya. Sampailah ke saat ini, saya takut nak duduk dalam rumah. Kadang-kadang saya cari alasan tak nak balik, duduk rumah anak saya. Bagaimana Kisi nak buat suami saya percaya? Dia langsung tak ambil kisah. Katanya saya ni terlampau ikutkan emosi sangat. Entahlah, kadang-kadang nak doa yang dia pun nampak juga, baru dia percaya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam semua. Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Awal tadi telah pun anda dengar kisah daripada pengirim kita yang berkongsi, yang mana suami buat dak
Adakah mungkin anda seorang suami yang sering kali bila isteri kata takut, anda akan cakap, alah, tak ada benda lah ni. Awak ni kau perasaan lah. Tak ada benda lah. Jangan anda biarkan perasaan isteri yang takut tu begitu saja, malah harus anda berikan perhatian, saudara. Ya, khususnya untuk kaum madam, kaum bapa ataupun untuk abang-abang yang ada adik perempuan yang takut. Kadang-kadang perasaan ini bukan saja perasaan, malah ia mungkin adalah gangguan yang sebenar yang anda mungkin tak nampak. Bukan bermakna anda tak nampak, anda tak boleh percaya. Seperti angin. Angin tu wujud, udara tu wujud. Kita tak nampak, tapi kita tahu dia wujud. Jadi saudara, berhati-hatilah. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda semua, ini adalah peristiwa dikirimkan oleh Encik Omar Safri. Saya adalah seorang pemandu Uber. Peristiwa yang ingin saya kongsi dan ketengahkan berlaku kepada saya ketika saya mendapat tempahan. Tempahan ini dibuat di kawasan Bukit Batok. Saya memandu ke destinasi yang telah pun ditetapkan melalui booking ataupun tempahan. Bila sampai, saya telah pun menghubungi orang yang telah pun menempa kenderaan saya. Jadi orang tu mengangkat panggilan. Katanya, tunggu sekejap boleh. Dia cakap dalam bahasa Inggeris, adalah orang Melayu tetapi cakap dalam bahasa Inggeris kepada saya. Dia akan turun dalam masa 2 minit. Saya pun kata padanya, okey, jangan lambat . Jadi sementara sedang saya tunggu, saya pun keluar dari kenderaan, hidupkan sebatang rokok dan sedang nak isap rokok. Sedang saya isap rokok di luar kereta saya melihat keadaan kawasan perumahan di Bukit Batok ini sunyi dan sepi. Ini adalah sebuah kawasan perumahan mansionette, rumah flat 2 tingkat. Seram. Rumah-rumah kawasan ni macam tak ada orang gitu. Padahal waktu itu baru jam 11 lebih malam. Saya ni dah pandu macam-macam kawasan di Singapura, Kisi. Lazimnya rumah-rumah orang berada ni lah. Rumah-rumah seperti mansionette, rumah-rumah estate perumahan eksekutif. Lazimnya rumah-rumah segini kawasan kejiranannya agak sunyi, sepi. Tapi sebaliknya rumah-rumah kawasan perumahan sewa agak riuh. Kadang-kadang kat bawah ada orang sedang melipat. Itu perbezaannya daripada pengamatan saya, katanya Encik Omar. Sedang tunggu, isap sebatang rokok. Rokok ni dalam masa 2-3 minit habislah. Kalau dia turun awal, saya terpaksa matikan rokok saya. Saya memang tak gemar isap rokok dalam kenderaan. Kemudian saya nampak pintu lift terbuka. Keluar seorang katanya di sini pintu lift terbuka, keluar seorang perempuan dan juga seorang lagi perempuan di belakangnya sedang berjalan menuju ke arah kereta saya. Jadi pendengar Ria 897, saya pun tengok. Saya angkat tangan, saya tunjuk Uber. Dia kata, angkat tangan tunjuk. Okey. Saya pun masuk dalam kenderaan. Dia pun masuk dengan kawannya, masuk ke dalam kenderaan saya. Jadi saya pun pergi ke tempat yang diarahkan, yang mana dari Bukit Batok saya kena hantar dia pulang ke Chua Chu Kang. Dalam perjalanan saya tak berbual dengan dia. Dia sibuk bermain dengan handphone. Tapi yang hairan, dia pun tidak berbual dengan kawan yang duduk di sebelahnya. Saya teruskan perjalanan. Akhirnya sampai ke destinasi di kolong blok rumahnya, iaitu di kawasan Chua Chu Kang. Dia pun turun dari kenderaan, berurusan melalui pembayaran online, Kisi. Jadi dia turun dari kenderaan, kawan dia seorang masih dekat belakang ni. Sorry saya tak boleh hantar 2 tempat Kalau nak kena book lagi. Saya kata pada penumpang dekat belakang. Tak jawab lah. Saya pun keluar.
Miss. Kata Encik Omar. Ya bang. Kawan awak ni macam mana? Saya tak boleh hantar dia balik tau. Kawan saya? Saya seorang bang. Saya pun menjenguk dekat dalam teksi, tempat duduk belakang. Ternyata Casey, tidak ada sesiapa pun di belakang. Okey, sorry. Budak tu tengok saya macam seolah-olah dalam keadaan takut dan terpinga-pinga. Dia jalan-jalan, dia pusing belakang. Dia jalan-jalan, dia toleh belakang. Saya tengok, dapat lihat daripada refleksi cermin kenderaan saya. Saya tak boleh tahan, Casey. Sebab saya nampak dengan jelas, pertama kali dalam hidup saya, nampak real life, Casey. Benda tu ikut dia keluar dari lift, masuk dalam kereta saya, duduk dekat belakang. Patutlah budak ni tak berbual. Oleh kerana saya dah takut, jujurnya saya memang takut, saya pun hidupkan lagi sebatang rokok. Sambil tu saya telefon member yang juga sedang Uber. Kebetulan ada 2 orang sahabat saya berada dekat kawasan yang sama. Kita berjumpa dekat kolong blok yang maksudkan. Duduk sedang bercakap-cakap. Dan saya beritahu teman saya, kau tahu tak, tadi aku turun, saya ceritakan apa yang saya ceritakan pada Casey dan juga pendengar ya. Teman saya kata, mungkin nak tumpang tak? Biasalah Casey, kalau jumpa dengan member, cerita macam ni, diorang semua akan buat lawak. Adalah versi kisah mereka. Setelah hampir lebih kurang setengah jam kita duduk, teman saya pun datang bawa minuman. Dah habis kita duduk melipat dekat kolong blok di Chua Chu Kang. Saya pun kata, okeylah, kena belah. Saya dengan teman-teman 3 orang, kami pun berangkat pergi ke kenderaan. Sedang berjalan, saya ni tegur teman saya, bro, kau sanggup tunggu? Kasih passenger kau tunggu. Tak kelakar lah. Saya baru teringat, Casey, benda yang sama sekarang ini berada dekat dalam kenderaan kawan saya. Tak adalah aku main-main lah, kata saya pada kawan saya. Tapi saya nampak Casey, malam tu, malam yang pertama, 2 kali saya nampak dalam kenderaan saya. Mungkin dia dah berpindah. Sekarang ini mungkin dia ikut kawan saya. Saya tak tahu apa terjadi selepas itu. Tapi yang saya tahu, dia tak ikut saya ke mana-mana. Terima kasih dan selamat tengah malam.